scared. All I wanted to do was play with you. Hi and Assalamualaikum semua orang. Khabar Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kembali lagi kita di segmen Paranormal Story, which is Kak akan ceritakan ke korang hari ini kisah seram yang dialami oleh salah seorang subscriber Kak yang sudi berkongsi cerita dia dengan kita. Dan kisah kali ini agak menarik guys, sebab ada satu gambar sebenar, gambar bukti sebenar untuk kisah hari ini. Sebab selalunya gambar hanyalah sekadar hiasan untuk bagi korang gambaran dengan lebih jelas. Korang boleh bayangkan situasi macam mana waktu tu dengan lebih jelas bila ada gambar. Dan biasanya memang tak dapat gambar yang betul, gambar sebenar. Sebab waktu tu benda tu nak jadi tanpa kita expect kan. Tapi guys, kisah ni baru je berlaku dan kita ada gambar bukti yang kita akan selitkan dalam video ni. Tapi jangan risau, bukan jump scare, bukan gambar hantu pun, just gambar bukti tentang kisah hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan daripada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, kisah ni berlaku dekat tempat kerja dia, tapi dia ada kaitan dengan family akak ni juga. Pemilik kisah sebenar ni kita bagi nama Kak Farah. Kisah ni berlaku pada tahun 2020, which is tahun lepas. Masa mula-mula PKP dulu. Start je PKP, tempat kerja Kak Farah ni diorang kena bahagikan dua kumpulan tau. Untuk kerja shift, diorang kena gile-gile lah. Sebab time PKP kan tak boleh semua kerja kan, ada jadual baru kan. So guys, ceritanya masa tu dekat office Kak Farah hanya tinggal Kak Farah dengan admin sahaja. Yang lain semua dah balik. Yelah, waktu office hour pukul 8 pagi sampai 5 petang macam tu je. Tapi kali ni dah sampai 7 petang Kak Farah masih tak balik-balik lagi dengan admin. Dua orang je tinggal kat dalam office tu. So macam dah nak maghrib macam tu, barulah diorang decide untuk balik rumah. Masa nak balik tu, tengah-tengah nak tutup semua switch lah. Switch kipas, switch lampu, switch aircon. Tiba-tiba Kak Farah terdengar ada bunyi tapak kaki yang masuk dari belakang. Jadi Kak Farah pun pergilah check. Nak tengok kat belakang ada lagi ke yang tak balik. Lepas check, tengok-tengok tak ada orang pun dekat belakang office tu. Tak ada siapa yang masuk. Lepas tu Kak Farah pun terus balik. Masa Kak Farah on the way nak pergi kereta tu, tiba-tiba Kak Farah dapat emergency call daripada mak dia. Kak Farah pun angkatlah call mak dia. Tiba-tiba dengar suara adik perempuan dia yang bercakap. Adik perempuan dia sebut-sebut nama dia. Farah balik Farah. Lepas tu Kak Farah tanyalah mak dia, kenapa ni, apa yang dah jadi? Lepas tu mak dia kata, ni belang ni dah masuk badan adik. Ya Allah, korang nak tahu tak siapa belang yang dimaksudkan oleh mak Kak Farah tu? Belang tu adalah harimau belaan nenek yang tinggal di Jugra. Benda ni tiba-tiba datang mendampingi adik perempuan Kak Farah sejak dia kena histeria waktu dia join camping dekat SMK Teluk Datuk Banting. Maksudnya benda ni bukanlah daripada keturunan ke, saka keturunan ke, tapi dia ikut adik Kak Farah ni daripada sekolah tu. Dia ada dua benda yang ikut sebenarnya. Jin yang mengaku diri sebagai nenek Echah, dan juga belaan nenek Echah tu iaitu harimau, si belang. Kamu percaya mesti ramai juga antara korang yang pernah dengar saka harimau, saka warisan. Even ada cerita kan pasal saka harimau ni. Jadi sebenarnya dah lama dah tak dengar berita pasal nenek Echah dengan si belang ni. Tiba-tiba kali ni dia menonjol dalam keluarga Kak Farah. Jadi waktu tu Kak Farah terkejut lah dengar berita tu kan. Dia terus rushing balik ke rumah tanpa fikir apa-apa. Masa Kak Farah nak masuk simpang tu, tiba-tiba adik dia call lagi sekali. Adik dia kata, "Salam Rah, dekat office ada siapa? Saleh ada tak?" Lepas tu Kak Farah kata, "Tak ada orang. Akak dengan admin je yang balik last tadi. Saleh hari ni dia cuti, so dia tak stay lah dekat office." "Kenapa?" Lepas tu adik dia cakap, "Ni, belang ni mengamuk. Katanya ada budak office yang letak barang dalam laci kerja kau." Kak Farah masa tu terdiam terus. Entah kenapa terus mengalirkan air mata ketakutan. Dan bila Kak Farah sampai je kat rumah,
Tengok-tengok adik perempuan dia tu tengah melukis sesuatu dekat dinding bilik dia dengan menggunakan kunyit basah. Rupanya korang, sebelum Kak Farah sampai kat rumah tadi, hanya si belang saja yang merasuk dalam badan. Dan bila Kak Farah sampai kat rumah, Nenek Echah dah sampai. Nenek Echah dah merasuki badan adik perempuan Kak Farah. So, waktu Nenek Echah tu masuk dalam badan adik perempuan Kak Farah, dia lukis lelaki yang hantar benda tu bersama 2 ekor setan yang menjadi suruhan lelaki tu. Dan melalui apa yang nenek ni cerita, Kak Farah dah tahu siapa lelaki tu. Lepas tu dengan keadaan adik Kak Farah yang kena rasuk dengan nenek tu, dia pandang Kak Farah tajam. Dia terus cakap dengan suara dia yang memang sangat-sangat berbeza dengan suara sebenar adik Kak Farah. Suara macam orang tua, ada garau-garau sikit, dan bahasa yang digunakan agak baku. Mungkin Nenek Echah ni orang lama. Nenek Echah tu cakap dekat Kak Farah, "Kamu tahu siapa orang ini? Kamu kenal lelaki satu tempat kerja kamu ni? Dia sudah salah orang untuk jatuhkan. Dia sudah tersalah tempat untuk dia hancurkan. Kenapa dalam banyak-banyak ilmu yang salah ini juga yang dia ambil? Dia ini orangnya beragama, tapi dalam masa yang sama salah ambil ilmu. Dulu dia pernah cuba hancurkan kamu, tapi dia tak berjaya. Kali ini dia hantar yang lagi kuat." Rupanya korang, sebelum ni Kak Farah pernah ada pengalaman orang hantar santau daripada orang yang sama, tapi orang tu tak berjaya. Masa tu tahun 2019. Waktu tu nak sambut Ramadan dah. Awal-awal nak masuk Ramadan. Kak Farah masa tu tengah kemas-kemas dekat luar. Sampai dah larut malam. Lepas tu dia tidur. Pukul 3 pagi dia terjaga sebab dia nak buang air kecil. Dia pun pergilah toilet. Dah masuk toilet, tiba-tiba rasa macam tak jadi nak buang air kecil tu. Tapi bahagian peranakan dia tu tiba-tiba sakit. Sakit yang teramat sakit. Esoknya pinggang dia pula sakit. Lama makin berlarutan. Sampai satu tahap Kak Farah terpaksa jumpa doktor dan ambil suntikan, tapi tak berkesan. Sakit yang Kak Farah terpaksa tanggung waktu tu sampai tahap adik perempuan dia terpaksa tolong dia untuk pakai baju, untuk solat, untuk bantu dia bergerak ke sana sini. And pada satu malam ni, malam Jumaat, adik dia tanya Kak Farah, "Kak, kau tak nak cari ke tukang urut ke? Mana tahu kalau urut tradisional ni boleh membantu ke?" Lepas tu tanpa berfikir banyak, Kak Farah terus cari sedaya upaya tukang urut mana yang pandai bab-bab ni kan dekat area rumah dia. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, esoknya tu ada seorang tukang urut ni, dia suruh Kak Farah datang rumah dia. Esok tu pun Kak Farah pergilah rumah orang tukang urut ni. Dan korang tahu tak, unexpectedly, masa makcik tu tengah urut Kak Farah, dia tiba-tiba tanya, "Ada orang wapis suka kat kau ke, dik?" Masa tu Kak Farah dah pelik lah. Kenapa makcik ni tiba-tiba tanya? Lab saya dekat office tu kebanyakannya dah kahwin dah. Dan ada yang bakal berkahwin. Yang bujang-bujang pun adik-adik je. Tu pun kami semua macam family. "Kenapa, Kak?" Lepas tu makcik tu kata, "Ada orang letak santau dekat kursi yang kau selalu duduk ni, dek." Kak Farah terkejut lah. "Hah? Ya ke, Kak? Dia memang nak hantar dekat saya atau sebenarnya dia tersalah hantar?" Sebab waktu tu Kak Farah memang sangat-sangat yakin yang dia bukanlah sasaran orang tu. Macam dekat dalam kepala dia tak terlintas seorang pun yang dia rasa pelaku yang menghantar santau ni. Lepas tu makcik tu kata, Tak. Memang dia nak hantar dekat kau ni, dek. Dia tak puas hati dengan kau. Dia tak suka tengok kau dengan mamat tu. Dia letak debu dekat kursi yang kau selalu guna kat pejabat. Dan dia hantar benda-benda tu untuk kasih kau lumpuh sampai tahap kau mati, dek. Akak kalau ada orang berurut sebab sakit biasa ataupun sakit yang dibuat orang, akak akan dapat alamat dulu. Alamat tu mungkin maksud dia petanda-petanda lah kan. Malam tadi akak sampai berguling-guling atas katil, menahan sakit perut tu. Tapi tak ada benda nak dibuang. Kak Farah pun dah, aduh, hantar apa pula ni, Kak? Lepas tu makcik tu kata, kau pejam mata, kau baca surah Al-Ikhlas sambil kau selawat. InsyaAllah Allah akan bagi kau tengok. Tengok apa tu kan? Mungkin petanda-petanda. Bila Kak Farah tutup mata, Kak Farah pun pejamlah mata, non-stop baca ayat Al-Quran, selawat. Masa tu, minta maaf, makcik tu pegang dekat area private part. Tiba-tiba Kak Farah tengah pejam mata tu, dia dapat bayangan
ada ikan keli. Ikan keli macam biasa dekat kedai, dekat pasar tani yang dalam kolam tu kan. Banyak sangat. Lepas tu tiba-tiba makcik tu cakap, yang kau nampak tu berudu, dihantar nak musnahkan private part kau ni. Part kedua, makcik tu sentuh dekat belakang badan Kak Farah pula. Tu Kak Farah nampak bayangan ada toyol kecil dekat belakang badan dia yang bergigi tajam tengah makan rahim. Yang ketiga dekat belakang badan juga, tapi kali ni Kak Farah dah tak mampu lihat dah. Mungkin terlalu kuat. Dan makcik tu kata ada lebam dekat belakang Kak Farah ni. Dan lebam ni sebenarnya lelaki tu hantar benda tu dan gigit-gigit sampai lebam macam ni. Sampailah Kak Farah ni lemah tak boleh berjalan. Lepas tu makcik tu tanya Kak Farah, so macam mana? Nak hantar balik ke macam mana? Kak Farah waktu tu memang dah tak boleh nak fikir apa-apa lah kan. Dia terlampau terkejut dengan apa yang dia dengar daripada tukang urut ni. Tak apa makcik, saya tak nak hantar-hantar balik. Yang penting saya sembuh dengan izin Allah. Selesai berubat dengan tukang urut ni, Kak Farah pun balik. Masuk rumah, basuh kaki, ambil wuduk, lepas tu terus lelap. Waktu Kak Farah ni nak tidur, dia macam termimpi. Dalam mimpi dia tu dia nampak dia keluar daripada kereta. Lepas tu dia ternampak ada seorang lelaki yang tengah mencangkung, pakai cawat saja, kepala dia tunduk ke bawah. Lepas tu dalam mimpi tu Kak Farah macam buat tak tahu, buat tak nampak je. Jalan je masuk rumah. Dan esok paginya Kak Farah bangun. Kak Farah terkejut sebab satu badan dia rasa sihat. Dah tak rasa sakit selama ni yang dia tanggung. Peranakan dia sakit, pinggang dia sakit, tak boleh berjalan. Pagi tu Kak Farah terus menangis, bersyukur sangat dekat Allah. Sejak daripada tu Kak Farah pergi je office. Kak Farah asingkan diri dengan orang-orang dekat office. Rasa macam dah tak percayakan siapa-siapa. Jadi itulah salah satu sebab kenapa lelaki tu hantar lagi sekali pada tahun 2020. Okey, sekarang sambungan daripada yang Nenek Echa rasuk dalam badan adik Kak Farah tadi tu. Waktu ni si belang harimau Nenek Echa tu ada dekat luar rumah tau. Katanya tengah menjaga rumah tu. Tapi diorang tak boleh nampak lah. Diorang tak, kalau kita kan manusia, tak nampak pun harimau si belang yang dikatakan Nenek Echah tu. Maksudnya mungkin itu pun jin yang tak boleh dilihat dengan mata kasar manusia. Malam tu mak Kak Farah pun tolong-tolong juga ubatkan Kak Farah. Sebab mak Kak Farah ni pun ada cerita juga di sebalik. Mak Kak Farah ni ada menuntut ilmu perubatan. Dekat akhir cerita ni pun Kak Farah ada cakap nanti dia akan ceritakan spesifik tentang mak dia pula. Mak dia yang menuntut ilmu perubatan. So kalau korang nak dengar juga, comment down below. Okay, jadi malam tu Kak Farah berubat. 3 hari berturut-turut Kak Farah tak boleh keluar rumah supaya lebih mudah untuk mak dia bantu. Masa tu Kak Farah rasa sedih sangat-sangat sebab dia tak rasa sakit sangat. Cuma adik perempuan dia yang kena menanggung kesakitan. Terpaksa menahan keletihan sebab badan adik perempuan dia tu menjadi perantaraan antara yang gaib dengan yang nyata. Yelah, kadang-kadang Nenek Echa, si belang nak masuk nak bercakap, nak berkomunikasi, diorang masuk dalam badan manusia. Jadi badan adik perempuan Kak Farah ni lah yang sangat-sangat sesuai, sangat mudah untuk dia masuk dan berkomunikasi. Jadi kita mula dengan malam yang pertama. Malam pertama nak berubat, lepas dia solat maghrib, adik Kak Farah ni terus dirasuki dengan Nenek Echah tu. Nenek tu dia minta kain selempang. Jadi Kak Farah bagilah kain batik mak dia. Itu guna untuk kibas-kibas tubuh badan Kak Farah. So dikibas-kibas semua tu. Nenek Echah dia minta beberapa biji limau untuk mandi. Masa nak siapkan air mandian tu, tiba-tiba mak Kak Farah ni dia kena rasuk. Mak dia seolah-olah jadi macam seekor ular. Korang bayangkan kepala mak dia tu bergerak-bergerak tau. Macam ular macam tu kan. Gaya dia, gerakan dia. Tiba-tiba mak dia baca surah dan hembuskan dekat air mandian tu. Rupa-rupanya yang merasuki mak dia tadi tu digelar Ratu Ular. Lepas mandi tu, adik lelaki Kak Farah ni dia terus laungkan azan dekat setiap penjuru. Hari kedua, esok paginya tu dalam tengah hari macam tu, adik Kak Farah ni dia ternampak ada kelibat tau. Kelibat tu macam satu benda yang badan dia besar, warna hitam, lalu dekat sebelah tingkap bilik dia. Kan adik lelaki dia. Rupa-rupanya tak lama lepas tu si belang masuk dalam badan adik perempuan dia. Gaya dia macam nak marah. Lepas tu dia macam jilat-jilat
seolah-olah macam baru lepas makan sesuatu. Lepas tu Nenek Echah masuk. Nenek Echah datang, dia kata, dia masuk dalam badan adik perempuan Kak Farah tu, dia kata, degil lelaki tu, masih berani hantar ke sini. Tadi tu si belang makan orang suruhan dia. Wish, makan. Patutlah Kak Farah nampak adik perempuan dia tu menjilat-jilat tangan seolah-olah macam baru lepas makan. Rupanya dia baru lepas makan orang suruhan lelaki tu. Wih, I cannot brain. Malam tu Kak Farah kena mandi limau lagi. Lepas tu Nenek Echah minta 1 biji limau dan 3 batang paku untuk dia ikat benda tu. Dia pacakkan paku tu dekat limau tu. Lepas tu dia tanam. Kiranya macam dia nak ikat dan kurung benda tu tau. Hari ketiga, lepas dia mandi dengan limau, nenek tu dia bekalkan lagi 1 limau yang dicocok, yang dipacak dengan paku untuk dihanyutkan ke sungai. Korang pernah dengar tak? Macam orang buang saka, buang santau, mesti dia buang dekat tempat air yang mengalir. Contohnya macam sungai. Sebab itulah orang-orang pesan, kalau pergi sungai tu jangan sentuh apa-apa, jangan ambil bawa balik barang-barang yang bukan milik kita. Kemungkinan itu benda-benda yang orang buang. Faham kan? Tapi korang, Kak Farah terlupa. Dia terlupa untuk hanyutkan limau tu ke dalam sungai. Sebab mungkin sungai tak dekat dengan rumah dia. Jadi dia biarkan je benda tu 3 hari. Lepas tu hari keempat, pagi tu tak ada apa-apa lagi yang berlaku. Malam tu korang, suruhan lelaki tu masuk dalam badan adik Kak Farah. Dia marah-marah tau. Dia kata, kenapa kau ikat aku? Tuan aku panggil aku balik. Lepas tu mak Kak Farah ni cakap lah, aku hantar kau kat hutan nak? So benda tu kata, aku tak boleh nak buat apa-apa dalam hutan. Lagipun tuan aku dah sediakan rumah untuk aku. Lepas tu esoknya tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi hari ke-6, masa tu dia nak masuk kerja, Kak Farah nak masuk kerja, mak dia dah pesan awal-awal tau, nanti dia nak duduk, kibas-kibas dulu tempat duduk tu. And hari tu lelaki tu dengan Kak Farah, diorang split group. Diorang gilir-gilir kerja. Nak dijadikan cerita, hari tu giliran Kak Farah dan tak tahu pula rupanya giliran lelaki tu juga yang bekerja pada hari yang sama. Waktu Kak Farah masuk office, dia terus kibas-kibas tempat duduk sambil baca bismillah, Allahu Akbar 5 kali. Lepas tu waktu Kak Farah nak toleh, tiba-tiba ternampak ada lelaki tu tengah pandang dia dengan usha-usha dia. Waktu tu korang berderau jantung, ya Allah. Tak tahu pula mamat ni kerja juga hari ni. So satu hari tu Kak Farah buat tak tahu je, walaupun dalam hati tu berdebah gila kan. Malam tu benda tu masuk dalam badan adik Kak Farah. Tapi dia mengamuk gila tau, mengamuk-mengamuk. Dia marah Kak Farah. Dia marah Kak Farah sebab tuan dia, lelaki tadi tu, marah dia. Sebab benda tu tak jadilah kot. Kan Kak Farah sempat kibas-kibas dulu kan. Esoknya lepas maghrib, Nenek Echah tu datang balik. Dia masuk balik dalam badan adik Kak Farah. Dia tanya, kenapa limau tu tak buang-buang lagi? Kebetulan waktu tu Kak Farah masih lagi dekat office. Yang ada dekat dalam rumah tu adik lelaki dia, adik lelaki Kak Farah. So adik lelaki dia terus korek balik. Sekejap, kamu dengar suara otokeh. Otokeh. Ya Allah. Sorry guys, iklan kejap. Lepas tu adik lelaki dia tu korek-korek balik tau, cari balik mana limau yang dicocok paku tu, yang nenek tu tanam. Sekali korek-korek, dah tak jumpa. Limau tu dah tak jumpa. Padahal kawasan yang dia tanam tu memang kawasan yang tak pernah usik. Kemudian beberapa hari lepas tu, lepas dia dah lalui macam-macam waktu tu kan, Kak Farah still pergi je kerja macam biasa. Tapi still dia masih berhati-hati dengan lelaki tu. Selawat, sentiasa selawat dalam hati dan minta perlindungan dari Allah. Dan korang tahu tak, lelaki tu tiba-tiba out of sudden tegur Kak Farah. Dia datang Kak Farah, dia tegur dan bercakap macam tak ada apa-apa yang berlaku. Sejak daripada tu sampailah hari ni, Kak Farah masih lagi berhati-hati dengan lelaki tu dan lelaki tu buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dan Kak Farah kerap kemas laci dia, kerap bersihkan tempat duduk dekat office dia. Masya Allah. Dan kita akan tunggu update daripada Kak Farah since cerita ni masih hot kan, masih baru kan. So guys, macam mana dengan kisah kali ni? Korang pernah tak
ada pengalaman macam Kak Farah ni. Kalau korang nak kongsi cerita, korang boleh drop your story dekat email kamarinahasim29@gmail.com. Okay guys, jadi itu saja untuk hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!